Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Tahniah dan syabas kepada anda semua kerana berjaya menempatkan diri ke tingkatan 6 di SMK Alang Iskandar. Hari ini bersama cikgu akan memberikan taklimat dari unit bimbingan dan kaunseling SMK Alang Iskandar. Sebelum cikgu meneruskan taklimat ini, mari kita berkenalan dahulu dengan guru bimbingan kaunseling di SMK Alang Iskandar. Untuk pengetahuan para pelajar sekalian, guru bimbingan kaunseling yang ada di SMK Alang Iskandar adalah seramai 3 orang. 2 orang berada di sesi pagi, manakala seorang lagi berada di sesi petang. Jadi, jom sama-sama kita kenali guru bimbingan kaunseling anda. Yang pertama, kacak bergaya, Encik Muhammad Lutfi bin Sulaiman, boleh dipanggil Cikgu Lutfi. Dia merupakan guru bimbingan kaunseling yang bertugas di sesi pagi. Yang kedua, saya sendiri, Puan Nur Azian binti Hamid, boleh panggil Cikgu Azian. Cikgu juga bertugas sebagai guru bimbingan kaunseling di sebelah pagi bersama dengan Cikgu Lutfi. Yang ketiga, manis orangnya, Puan Nur Hidayah binti Muhammad Zain, boleh panggil Cikgu Hidayah. Dia merupakan guru bimbingan kaunseling yang bertugas di sesi petang. Mengapa memilih tingkatan 6? Cikgu pasti dan yakin setiap pelajar mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka memilih untuk berada di tingkatan 6. Okey, ini antara sebab mengapa anda perlu menyambung ke tingkatan 6. Yang pertama, dekat dengan keluarga. Pada mereka yang tidak boleh berjauhan dengan keluarga, tingkatan 6 adalah pilihan yang tepat untuk meneruskan pengajian. Mungkin belum masanya lagi atau belum bersedia lagi untuk jauh dari keluarga. Yang kedua, jimat masa. Kenapa cikgu cakap jimat masa? Sebabnya, STPM hanya mengambil masa lebih kurang 1 tahun lebih sahaja dan boleh menjadi jalan singkat untuk menyambung pengajian ke peringkat ijazah dengan lebih cepat. Yang ketiga, tidak perlu bayaran. Bayaran hanya dikenakan apabila mengambil muid ataupun mengulang peperiksaan. Okey? Dan yang terakhir, tiada pinjaman apabila melanjutkan pelajaran di tingkatan 6. Malahan ditawarkan lagi beasiswa kepada yang layak. Baiklah para pelajar, apabila anda telah memilih tingkatan 6 sebagai tempat untuk menyambung pelajaran, apa yang ingin cikgu tekankan adalah pelajar perlu tahu minat ataupun kos apa yang diinginkan untuk diambil pada peringkat ijazah nanti. Mungkin ada yang kata masih awal lagi untuk saya memilih kos yang saya inginkan. Sebenarnya, pemilihan itu sangat penting kerana dengan pilihan kos yang awak inginkan, awak lebih fokus dan lebih menumpukan pada subjek-subjek yang penting. Okey, contohnya, ada seorang pelajar ini, dia sangat berminat untuk menyambung pelajaran dalam bidang pendidikan bahasa Inggeris. Jadi, dia perlu lebih fokus untuk mendapatkan keputusan muid yang bagus. Ada pula pelajar yang berminat dalam bidang ekonomi. Jadi, dia perlu mengambil bidang ekonomi di peringkat STPM dan fokus untuk mendapatkan keputusan yang baik dalam ekonomi. Okey, jadinya
apabila awak dah berada di tingkatan 6 ni, sebenarnya awak dah ada satu fokus apa bidang yang awak nakkan di peringkat degree nanti. Okey, maksudnya dah tahu dah nak ambil apa. Jadi bila buat pemilihan kelas tu, itu penting. Awak kena tahu apa yang minat awak nak. Okey? Okey, untuk pengetahuan pelajar juga, satu-satunya subjek yang sangat penting yang dikira sebagai syarat utama untuk sambung ke peringkat degree adalah pengajian am. Jadi cikgu highlightkan sini, pengajian am sangat penting. Jadi apa-apa pun kena fokus bila berada di tingkatan 6, pengajian am tu kena paling kurang kena lulus penuh. Okey? Maksudnya bukan subjek lain tu tak penting, tetapi syarat utama dia adalah pengajian am. Jadi subjek-subjek lain tu menampung untuk awak memilih kos yang awak minati. Okey, boleh faham setakat tu? Okey. Seterusnya, cikgu akan kongsikan tips untuk menjadi pelajar tingkatan 6. Okey, yang pertama, tahu mengurus masa. Maksudnya awak tahu nak urus masa awak masa bila awak belajar, masa bila awak bermain, masa bila awak nak makan. Okey, sebabnya bila berada di tingkatan 6 ni, dia punya jadual ataupun cara pembelajaran dia dah tak sama macam awak SPM. Dia ada kerja kursus, dia ada kata setiap semester tu dia akan belajar subtopik yang berbeza. Jadi awak tahu nak mengurus masa awak dengan baik. Okey, yang kedua, lupakan kisah silam. Okay, cikgu tahu ada di antara awak yang cemerlang dalam SPM, ada yang dapat utusan yang bagus, ada yang kurang bagus. Lupakan kisah yang silam tu. Maksudnya biarlah kisah silam yang awak lalui itu menjadi satu pembakar semangat, menjadi kata satu azimat untuk awak supaya awak lebih berusaha untuk mencapai kejayaan yang lebih bagus dalam pelajaran. Okey? Yang ketiga, fokus pada masa sekarang. Okey, masa sekarang ni lah. Maksudnya sekarang ni awak dah memilih untuk menjadi pelajar tingkatan 6. Jadi, fokus apa yang awak perlu lakukan. Maksudnya awak kena betul-betul tahu kenapa awak berada di tingkatan 6. Maksudnya fokus masa sekarang. Aku berada di sini, of course lah tahu apa yang kita nak capai nanti. Maksudnya kita tahu kita fokus di tingkatan 6, kita nak belajar menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Yang keempat, disiplin. Okay, disiplin ni sangat penting kalau nak menjadi pelajar yang terbaik lah. Disiplin tu maksudnya tak pernah ponteng kelas, tak ponteng sekolah. Bila cikgu bagi tugasan atau kerja khusus, siapkan pada masa yang ditetapkan. Itu disiplin sangat penting. Salah satu kunci nak berjaya adalah disiplin. Okey, yang terakhir sekali, jaga hubungan. Jaga hubungan ni maksudnya jaga hubungan kita dengan pencipta kita, jaga hubungan kita dengan kawan-kawan kita, dengan keluarga dan juga dengan guru. Terutama guru lah, maksudnya awak jaga hubungan, hormat dia, jangan melawan cakap dia dan sentiasa menyenangkan hati guru. Yang terakhir sekali, cikgu akan terangkan mengenai mitos versus fakta mengenai kaunseling. Cikgu yakin kebanyakan pelajar pernah berjumpa dengan guru bimbingan kaunseling semasa di sekolah menengah dahulu. Dan ramai yang beranggapan bila seseorang datang berjumpa guru kaunseling, individu itu adalah seorang yang bermasalah, yang ada masalah disiplin, sentiasa melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi, jom sama-sama kita lihat apa mitos mengenai kaunseling. Macam cikgu cakap tadi, bila datang kaunseling mesti ada masalah. Yang kedua, kaunselor boleh baca minda. Ketiga, kaunselor boleh selesaikan masalah. Keempat, sesi akan direkod dalam rekod akademik. Tetapi, hakikat yang sebenar, kaunseling itu sebenarnya satu proses perkongsian. Maksudnya, bukan hanya individu yang bermasalah yang datang berjumpa dengan guru bimbingan kaunseling, tetapi individu yang
sasiahnya baik, bagus dalam pelajaran, dia boleh datang berjumpa, bukan hanya sekadar nak menyelesaikan masalah, tetapi mungkin dia ingin mengetahui bagaimana nak mengurus masa, bagaimana laluan kerjaya, bagaimana dia nak meningkatkan keyakinan diri dan juga tahu untuk mengurus masa dengan baik. Okey. Yang kedua, kaunselor bukanlah seorang bomoh. Okey, kami bukanlah seorang bomoh, tetapi kami belajar dalam bidang kaunseling untuk membantu seseorang dalam memilih penyelesaian masalah yang dihadapi. Maksud mudah, kaunselor itu sebagai pemudah cara seseorang itu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang terakhir, sesi adalah rahsia. Jadi, apa yang dikongsikan, apa yang dibincangkan, itu adalah rahsia antara orang tu dengan guru kaunseling tu sahaja. Jadi, rekod itu tak ada pun disimpan dalam rekod akademik. Jadi, cikgu mengalu-alukan pelajar sekiranya ada apa-apa yang ingin dikongsikan, ingin ditanyakan, boleh berjumpa dengan kami. Kami terbuka untuk menerima semua pelajar. Okey, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jadi, cikgu harapkan kepada semua pelajar tingkatan 6 supaya teruskan bersemangat, tetapkan matlamat, tetapkan motivasi, tetapkan fokus anda, tetapkan apa yang anda inginkan. Anda pencorak masa depan anda. Tiada siapa yang tentukan masa depan anda, melainkan anda sendiri berusaha untuk menjadi pemilik masa depan anda. Okey? Sekian dari cikgu. Terima kasih.